Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial seterusnya kita melihat terus bab 7. Bab 7 ini banyak juga perkara yang perlu kita ambil perhatian, seperti teori kedatangan Islam di Asia Tenggara ya. Kemudian tentang pendidikan, bahasa sastra dan kesenian. Agak banyak juga ya untuk Asia Tenggara ya. Nanti kita akan bersambung untuk bab 8. Sebagaimana kita sedia maklum, itu bab 8 ialah pengaruh ya, pengaruh khusus di negara kita. Okey, kita aspek yang sama juga kita akan lihat Asia Tenggara dan juga di negara kita sama. Kita lihat pendidikan, kita lihat bahasa dan sastra, kita lihat kesenian. Cuma kita tambah satu lagi, gaya hidup. Okey, tanpa membuang masa, kita terus lihat satu soalan berkaitan dengan teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Soalannya berbunyi, okey, terangkan ya. Jadi setiap terangkan ini kita awal-awal lagi bersedialah dengan fakta, huraian, contoh soalan terangkan selain daripada soalan huraikan ya, bersedialah ya. Dia sedikit berbeza dengan soalan jelaskan. Berkekurangan, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara menurut John Crawford, Islam datang dari semenanjung tanah Arab. Cikgu beri 2 di sini terus. John Crawford, 1 markah. Arab, tanah Arab, 1 lagi markah. Okey. Kedatangan Islam berlaku melalui peranan pedagang. Cikgu beri untuk huraian ini, iaitu pedagang. Okey. Contoh pun cikgu beri, buktinya catatan Cina mengatakan orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. Jadi teori ini berdasarkan catatan Cina ya. Cikgu ingin memberi kepada Canton isi catatan itu sendiri. Okey. Mereka juga berdagang berterusan di Asia Tenggara dan menyebarkan Islam. Maksudnya di sini, pedagang-pedagang Arab ini yang ingin ke China turut berdagang di Asia Tenggara. Okey. Untuk memahami teori kedatangan Islam dari tanah Arab ini, bermaksud dari tanah Arab mereka singgah ke Asia Tenggara dan terus ke negeri China. Sedikit berbeza dengan dari China ya. Tolong fahami. Okey, boleh bincang semula secara personal dengan cikgu. Okey, terima kasih. Kita teruskan. Menurut Emmanuel Gadianton Eridia, jika tak boleh ingat nama yang panjang ini, sekadar ingat Eridia pun cukup ya. Okey, 1 markah untuk Eridia. Islam datang dari China, 1 markah untuk China. Pada masa itu, Canton menjadi pusat perniagaan pedagang Arab. Di sini cikgu nak beri kepada Canton. Okey. Dan pedagang Arab. Okey, cuba fahami baik-baik cikgu akan. Tetapi di sini yang menyebarkan ikut teori ini bukan orang Arab. Yang menyebarkan orang Cina. Okey, kita lihat. Pedagang Arab datang ke Canton. Ini membolehkan pedagang Cina memeluk Islam. Bermaksud pedagang Arab mengislamkan pedagang Cina. 1 markah untuk pedagang Cina. Okey, pedagang Cina tadi, pedagang Cina Islam ini yang telah memeluk agama Islam, pedagang Cina Islam ini kemudiannya berdagang ke Asia Tenggara. Okey, berdagang ke Asia Tenggara dan menyebarkan Islam. Jelas Dan cikgu teruskan untuk teori yang ketiga, teori banyak sebenarnya istilah ini, tetapi ini pandangan cikgu yang paling mudah untuk anak-anak ingat dan faham ya. Okey, buka kurungan. Teori Islam datang dari India. Dari India, 1 markah. Dikemukakan oleh Snug Hegronje. Payah nak ingat Snug Hegronje. Jadi ingat Hegronje pun sudah memadai ya. 1 markah. Okey, buka kurungan. Agama Islam dikatakan datang dari Gujarat, India. Kita beri untuk Gujarat. Buka kurungan. Hubungan rapat pedagang Asia Tenggara dengan India telah lama berlaku.
telah lama berlaku. Cikgu berikan markah 1. Ini menyebabkan pedagang Islam India telah menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Okey. Jadi ada beza di sini. Tadi cikgu beri kepada telah lama berlaku. Yang ini cikgu beri kepada pedagang Islam India. Jadi cikgu cuba didik anak-anak semua agar tidak mengulang isi. Pastikan setiap ayat yang kita bina bukan ayat yang serupa, ayat yang sama. Cikgu ulang balik kata kuncinya. John Crawford 1, Semenanjung Tanah Arab 2, Peranan Pedagang 3, kemudian Canton 4, okey, berdagang berterusan di Asia Tenggara 5, Iridia 6, China 7, Canton 8. Okey, 2 kali Canton dapat. Kita cuba elaklah. Kita anggap pedagang Cina pada masa itu Canton 8, kemudian pedagang Arab 9, pedagang Cina 10, berdagang kat Tenggara 11, India 12, Gronji 13, kemudian Gujarat 14, telah lama 15, dan akhir sekali pedagang 16. Kita dapati markah. Kita sembang semula. Kita cuba kira semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey. Banyak isi tetapi perlu diingat. Tak perlulah ingat sampai 16 jika anda tak ada kemampuan. Carilah mana-mana yang mudah. Boleh bincang semula dengan cikgu anda ataupun dengan cikgu sendiri. Boleh. Andai kata soalan ini 8 markah Okey, boleh dipilih mana yang mudah. Perkataan perdagangan itu pun sangat mudah sebenarnya. Ulang-ulang perkataan Arab pedagang. Okey. India, China pedagang. India pun pedagang. Okey. Kita boleh bincangkan dalam siri-siri akan datang Okey, seterusnya kita masa akan datang akan melihat tajuk pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam tutorial seterusnya. Untuk tutorial kali ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.